Pencemaran udara Pasir Gudang kian meruncing, 300 pelajar pening dan muntah-muntah. Kerajaan lancar video pendidikan seks di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV 9 jam 8 malam edisi Senin 24 Jun 2019 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Seorang tukar rumah direman 4 hari oleh Mahkamah Khas Reman Air Keruh bagi membantu siasatan kes 20 kubur yang dirosakkan di Bachang, Melaka Jumaat lalu. Perintah reman sehingga Khamis ini terhadap suspek lelaki warga Indonesia berumur 46 tahun itu dibenarkan oleh penolong pendaftar Sharina Sharani Elias Tan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Melaka ACP Muhammad Nur Yazid Idris berkata suspek disiasat mengikut Seksyen 297 Kanun Keseksaan kerana menceroboh. Lelaki itu ditahan pada jam 5 petang semalam di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu, Bachang. Setakat ini belum ada sebarang pengakuan oleh suspek dan motif kejadian juga masih disiasat. Dalam kejadian malam Jumaat lalu, penduduk gempar selepas puluhan kubur di tanah perkuburan Asyakirin dirosakkan. Terdapat kesan kertas dan plastik terbakar di atas 2 kubur berkenaan. Di Mahkamah Al-Star, 2 anggota agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kedah direman seminggu. Kedua-dua mereka diperlukan untuk membantu siasatan kes menerima suapan bulanan daripada pemilik bot nelayan di Kuala Kedah sejak 3 tahun lepas. Kedua-dua suspek masing-masing berusia 44 tahun berpangkat Bintara Muda Maritim direman sehingga Ahad ini. Mereka didakwa meminta dan menerima suapan antara RM200 dan RM2,000 setiap bulan. Sogokan daripada nelayan dan pemilik bot itu adalah untuk tidak mengambil tindakan atas kesalahan menceroboh kawasan penangkapan ikan. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syaharum Nizam Abdul Manap mengesahkan perkara itu tetapi enggan mengulas lanjut. Pencemaran udara di Pasir Gudang Johor bertambah buruk. Hari ini, lebih 300 murid dan pelajar di 15 buah sekolah pening dan muntah-muntah. 75 daripada mereka dirujuk ke Hospital Sultan Ismail HSI untuk rawatan lanjut. 4 daripada jumlah itu dimasukkan ke ward. Menteri Besar Johor, Dato' Dr. Sarudin Jamal berkata, antara sekolah yang terjejas ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK dan Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Puteri Resort, SK dan SMK Taman Pasir Putih, SK Pasir Gudang 1 dan 2 dan SK Pasir Putih. Sekolah lain termasuk SMK Taman Megahria, SK Taman Rinting 2 dan 3 serta SMK Bandar Sri Alam. Semua mangsa yang mengalami gangguan kesihatan dikejarkan ke klinik sementara di Stadium Tertutup MPPG bagi mendapatkan rawatan. Stadium tertutup berkenaan mulai dibanjiri ibu bapa menjelang tengah hari untuk mendapatkan perkembangan tentang anak masing-masing. Semua sekolah yang terbabit siang tadi tidak termasuk di dalam senarai 16 sekolah yang diarah tutup sehingga Khamis ini. Di Putrajaya, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata pencemaran udara di Pasir Gudang dipercayai berpunca daripada sisa bahan kimia dari Sungai Kim Kim yang tidak diurus dengan baik. Siasatan awal mendapati bahan kimia yang diserahkan kepada kontraktor pembersihan itu masih terbiar dan belum dihapuskan sepenuhnya. Saya dapat maklumat daripada pasukan bomba bahawa kes ini macam kes berulang daripada kes yang Kim Kim. Saya dipahamkan waste tu apa dia chemical tu, apa dia punya bahan yang kita telah dapat kenal pasti ketika kes Kim Kim dan telah diberikan kepada kontraktor untuk membersihkannya dan menghapuskan bahan tu, tapi bahan itu masih belum dihapuskan dengan 100%. Jadi oleh kerana itu bahan itu ada agak terbias di Pasir Gudang dan lepas tu dengan angin dengan hujan dan terus merebak balik. Tambahnya, pihak bomba dan agensi berkaitan perlu memastikan kerja menghapuskan sisa itu dilakukan secepat mungkin. Setakat ini, Jabatan Alam Sekitar dan Kerajaan Negeri Johor telah maklum dengan situasi berkenaan dan sedang mengusahakan langkah selanjutnya.
Lagi laporan terkini di lokasi akan kami bawakan seketika nanti. Baik, kita terus ke laporan seterusnya. Kanak-kanak perlu tahu mengenai sentuhan selamat dan sentuhan buruk. Sehubungan itu, buat pertama kali, pengetahuan mengenainya dimuatkan dalam video pendidikan seks melalui YouTube. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memperkenalkan 5 siri video dalam usaha mengurangkan kes jenayah seksual kanak-kanak di Malaysia. Video berdurasi 1 minit yang diusahakan dengan kerjasama Google dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Malaysian Against Pornography disiarkan dalam bentuk iklan sebelum video kanak-kanak bermula. Ia dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Kes-kes banyaknya apa yang berlaku adalah kanak-kanak ni dengan seseorang yang mereka ketahui, known persons. Dan bila mereka tahu bahawa ni boleh, ni tak boleh, inilah apa yang kita nak ajar pada mereka. Kemungkinan sikit demi sikit, sehari demi hari, dia menjadi tak elok. So the child must know where the barrier is. Mana is that is no, dan kita mestilah sampaikan kepada mereka. Kerana kita kadang-kadang tidak dapat mengawasi anak kita sepanjang masa. Dan inilah untuk mereka sendiri untuk mengenali dan tahu pada untuk diri sendiri mereka bila mestilah mereka buat apa mereka perlu buat kalau ini berlaku pada mereka. Dalam sidang media sempena kempen kesedaran pendidikan seks dalam kalangan kanak-kanak melalui media sosial di Putrajaya siang tadi, Datuk Seri Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, kementeriannya mensasarkan 5 video itu akan ditonton oleh 150,000 kanak-kanak sehingga hujung tahun ini. Tambah beliau, projek perintis kementerian itu adalah yang pertama diperkenalkan di negara ini. Beberapa langkah kreatif lain akan dirangka bagi memperluaskan kempen kesedaran pendidikan seks itu. Bertemu kembali. Satu sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah terbesar di Selangor menggunakan bungkusan teh Cina tumpas dalam serbuan di sebuah rumah teres di Subang Jaya Jumaat lalu. Serbuan jam 3 petang oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Selangor itu merampas 556.2 kg syabu bernilai 27.8 juta ringgit. Jabatan Siasatan Jenayah Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, kesemua dadah itu ditemui di ruang tamu dan di dalam kenderaan pelbagai guna yang disewa. Dalam operasi itu, 2 ahli sindiket berasal dari Sarawak, masing-masing berusia 18 dan 28 tahun ditahan. Jadi kesemua tangkapan diriman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah selama 7 hari iaitu daripada 22 Jun hinggalah 28 Jun iaitu hari Jumaat bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi adalah dipercayai sindiket ini sudah beroperasi lebih kurang 2 hingga 3 bulan yang lalu dan rumah ini telah dijadikan sebagai stor simpanan dadah lebih kurang dalam 18 hari. Turut dirampas sebuah proton Exora yang juga disewa sindiket itu. Hasil siasatan awal mendapati dadah itu diperoleh di sekitar Lembah Kelang untuk pasaran di kawasan Terbabit serta Johor selain dieksport ke Taiwan, Indonesia dan Korea. Jumlah dadah yang dirampas itu bersamaan kegunaan seramai 2.7 juta penagih. Di ibu negara, sindiket pengedaran dadah jenis heroin yang belum diproses bernilai kira-kira 1.2 juta ringgit terbongkar. Ia selepas polis menahan 2 lelaki di Jalan Dutama Solaris Khamis lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, hasil pemeriksaan menemui dadah heroin base seberat kira-kira 14 kg. Dalam serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kuala Lumpur, suspek masing-masing berusia 31 dan 37 tahun ditahan ketika berada dalam sebuah kereta pada jam 11.40 pagi. Kalau kita lihat kepada heroin base ni, ianya belum lagi boleh diambil oleh para penagih. So bermaksud bahawa ianya perlu diproses. Dan jikalau kita proses heroin base ni A dan B ni, dia dapat supply kepada 130,000 para pengguna atau penagih. Jadi kalau kita tengok apabila dia proses,
nilainya bertambah iaitu menjadi kepada 6.5 juta. Siasatan awal mendapati dadah yang dirampas itu diperoleh dari kawasan sempadan di Kelantan menerusi penghantaran menggunakan bot kecil di Sungai Golok. Turut dirampas sebuah Honda Accord dan wang tunai berjumlah RM950. Kedua-dua suspek dipercayai aktif menjalankan kegiatan itu sejak 3 bulan lalu di reman 7 hari bagi membantu siasatan. Di utara tanah air pula, sindiket pengedaran dadah di Pulau Pinang yang bergiat aktif sejak 6 bulan lalu tumpas dalam satu operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di Seberang Jaya Sabtu lalu. Berikutan itu, seorang suspek berusia 23 tahun dipercayai ahli sindiket ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai RM700,000. Penahanan suspek membawa polis ke sebuah rumah di Simpang 4, Nibong Tebal yang digunakan sebagai tempat simpanan dadah. Siasatan awal mendapati dadah terbabit untuk dipasarkan ke kelab malam di sekitar negeri itu. Suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Baiklah saudara, pastinya tidak ramai yang tahu ada pelakon teater The Phantom of the Opera menyarung busana seberat 15 kg demi membawakan watak di pentas. Pun begitu, ia tidak menjadi penghalang untuk mereka menampilkan persembahan yang hebat buat julung kalinya di Malaysia. The Phantom of the Opera dipersembahkan di Istana Budaya Kuala Lumpur bermula 15 Jun lalu, jelas dinanti-nantikan daripada peminat teater tanah air. Pengalaman mengetahui jalan cerita ini menerusi novel adalah berbeza dengan menonton di pentas teater. Penonton dapat menjauhi Perkembangan antarabangsa. Di Bangladesh, sebuah jambatan di Kulaura kira-kira 300 km dari Dhaka runtuh sehingga mengakibatkan kereta api ekspres yang melaluinya terjunam ke dalam terusan. 4 orang maut dan 100 yang lain cedera apabila 5 gerabak terhumban dengan satu daripadanya tercampak ke dalam air. 21 mangsa cedera yang dikejarkan ke hospital kini kritikal. Susulan itu, perkhidmatan kereta api dari Dhaka ke barat laut Bangladesh dihentikan buat seketika. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dan lebih 50 lagi cedera dalam kejadian kemah runtuh di Rajasthan, India. Menurut laporan Hindustan Times, kejadian berlaku berikutan hujan yang lebat dan angin kencang. Ketika kejadian, sekitar 300 orang berkumpul bawah kemah besar berkenaan bagi menyertai satu upacara keagamaan. Kebanyakan mangsa maut akibat ditimpa kemah berat, manakala sebilangan lagi akibat terkena renjatan elektrik. Pihak berkuasa tempatan mempersoalkan tindakan penganjur yang tidak menutup bekalan kuasa memandangkan cuaca buruk ketika insiden berlaku. Perdana Menteri India Narendra Modi menerusi laman Twitter mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Iran menafikan sistem keselamatan cybernya digodam sekaligus menegaskan cubaan untuk melakukannya tidak berjaya. Ia susulan laporan media Amerika Syarikat yang mendakwa Presiden Donald Trump memberi kebenaran melancarkan serangan cyber ke atas negara itu. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Telekomunikasi Muhammad Javad Azhari Jahromi. Menurut beliau, ada pihak yang cuba melakukan serangan berkenaan tetapi gagal. Terdahulu, media Amerika Syarikat melaporkan serangan cyber itu telah dilumpuhkan komputer yang digunakan untuk mengawal pelancaran roket dan peluru berpandu. Ia sebagai tindak balas insiden Tehran menembak jatuh drone pemantauan Amerika Syarikat pada minggu lalu. Bertemu kembali. Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, kami akan bawakan perkembangan terkini berkenaan dengan pencemaran udara di Pasir Gudang. Baik, kali ini kita berlintas langsung bersama dengan wartawan kami Zahir Sunapiah di lokasi untuk laporan terkini di sana. Teruskan Zahir dengan laporan. Terima kasih Taufik di studio. Saya kini masih berada di stadium tertutup di Pasir Gudang ini, di mana ia menjadi pusat gerakan pemantauan kualiti udara
pencemaran udara di Pasir Gudang ini. Dan seperti mana yang dimaklumkan tadi lebih awal, petang tadi telah diadakan sidang media oleh Menteri Besar dan juga Timbalan Menteri Mastek, juga Menteri Kesihatan Malaysia. Hasil daripada mesyuarat yang diadakan petang tadi, kalau boleh dapat saya rumuskan bahawa punca sebenar pencemaran udara itu telah pun dikenal pasti. Cuma sekarang ini proses untuk mengenal pasti kilang-kilang yang dikatakan mengeluarkan bahan kimia yang beracun itu sedang giat dijalankan. Dan menurut Timbalan Menteri Mastek tadi, Timbalan Menteri Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, YB Isna Raisah Munirah, pihaknya telah mengenal pasti 30 buah kilang di sekitar Pasir Gudang ini yang telah menggunakan sebastian kimia yang dikenal-pasti telah mencemarkan udara di kawasan ini. Dan pada masa ini pihak penguatkuasa dan jawatankuasa saintifik sedang menjalankan siasatan rapi bagi mengenal-pasti secara detail kilang terbabit sebelum sebarang tindakan undang-undang dilakukan. Dan pihak Kementerian Tenaga, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim kini begitu serius untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab itu dibawa ke muka keadilan. Dan pada malam ini satu lagi mesyuarat akan diadakan, iaitu untuk memastikan sama ada 111 buah sekolah di Pasir Gudang ini perlu ditutup atau sebaliknya menjelang besok bagi memastikan keselamatan anak-anak ke sekolah lebih terjamin. Jadi sekian dulu laporan saya daripada Stadium Tertutup Pasir Gudang ini. Kembali bersama Taufik di studio. Silakan. Baik, terima kasih Zahir dengan perkongsian yang dikongsikan dan kita terus beralih ke laporan sukan.